My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Selasa kita dapat sama-sama untuk terus mengikuti kepada halaman 136 daripada surah Al-An'am, surah yang menceritakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan tauhid ini adalah perjuangan yang amat berat, tetapi ia adalah sebagai membina batu asas kepada para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan itulah juga yang perlu kita fahami pada tahun ini, bahawa surah Al-An'am menguatkan asas foundation kepada setiap individu dalam keluarga kita, dalam masyarakat. Kerana kalau asas itu tidak kukuh, maka kesannya bangunan yang akan didirikan itu mudah runtuh, mudah hancur, menyebabkan umat Islam ini menjadi umat yang lemah, yang cepat dibaham oleh badai yang melanda. Jadi pada hari ini kita bersyukur kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita nak meneruskan pada hari ini Ustaz, ya, halaman 136 bersama tuan-tuan yang berada di rumah, ya, boleh share di Facebook untuk sama-sama kita jadikan sebagai satu sejarah. Betul, Ustaz, ya, sejarah kita bersama Al-Quran. Paling kurang sekali kita habiskan sebanyak 604 muka surat, dan pada hari ini kita pada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita baca permulaan ini dengan kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita bahawa padamu ya Allah kami beribadah, menghambakan diri kepada Allah yang Esa, dan padamu ya Allah hanya satu-satunya tempat untuk kita memohon, ya, kami memohon pertolongan. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, dan terus sampai ke Madinah, perjuangan 23 tahun. Tetapi bila kita cakap tentang surah Al-An'am, ia adalah satu surah yang memberi asas bagaimana untuk kita berhujah dengan diri kita bersama dengan masyarakat, betapa pentingnya kita membina foundation, asas yang kukuh. Dan ini yang kita ingin lihat pada halaman 136. Kita lihat sinopsis pada hari ini. Pada ayat 69 hingga ayat yang ke-70, Allah bercerita tentang bagaimana sebagai orang beriman perlu berpaling daripada majlis
yang mencemoh kepada agama Islam, mencemoh Al-Quran dan ancaman azab bagi yang mengikuti majlis ataupun perkumpulan begitu. Pada ayat 71 hingga 73, keistimewaan beriman kepada Allah dan kehinaan apabila seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 69 hingga 71 pada bahagian pertama ini untuk kita sama-sama melihat nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya catat kat sini Ustaz Ya. Pasal panjang sangat. Panjang 69 sampai 71. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya buat sekian harinya kita mengaji. Hari ini kita berada di muka surat 136. Jadi mari kita baca sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan ya, keluarkan suara, baca, kita sama-sama dengar. Dan sebelum ini kita pernah juga share Ustaz, kalau ada nak rakam Ustaz Rakam. kita rakam bacaan kita tu. Jadi mungkin boleh dengar balik. Dengar balik sendiri kan. Dia pasal bila kita baca kita rasa okey. Bila kita dengar balik tu kita tahu macam ada yang tak kena kan. Okey. Jadi itu kalau seorang, kalau ada cikgu boleh hantar pada cikgu. Betul, kan. Kalau cikgu lapanglah kan. Kalau cikgu tak lapang, dia dapat WhatsApp banyak sangat tu, dia delete contact number kita, block terus kan. Okey. Jadi kita sama-sama. Baik, jom saya nak cuba tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى
وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 69 hingga 71 Ustaz ya. Boleh tahan panjang ya. Dan mari kita sama-sama melihat kepada apakah kandungan daripada ayat 69. Semalam kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah mengingatkan pada ayat 68 itu, jangan duduk bersama dengan orang-orang yang yahudu fi hadithin ghairi, ya, iaitu dia berbincang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, ataupun kalau kita bercakap tentang yahuduna fi ayatina, mereka memperolok-olokkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memperolokkan Quran, memperolokkan pada Nabi Muhammad, ya. Kalau dalam kes baru ni Ustaz ya, di Perancis, mereka sebelum ni lukis kartun memperolokkan orang Islam, kali ni dia buat lagi sekali, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya orang-orang ni dia nak mencari pengaruh sebenarnya. Betul, ya, dia nak cari pengaruh, dan kalau pengaruh dia tak dapat dengan apa yang ada, maka mereka akan kacau kepada orang yang beriman. Pasal pengaruh mereka akan tercabar bila mereka tahu bahawa orang beriman, orang Islam ini adalah orang yang membawa kebenaran. Jadi mereka ni tak suka dengan kebenaran, maka mereka akan kacau. Maka Allah nasihatkan pada ayat 68 semalam, fala taq'ud ba'da dhikra, jangan kita setelah engkau ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim, ya. Kalau kita dah ingat, kita pasal syaitan ni dia akan lupakan kita Ustaz. Lupakan kita, menyebabkan kita bersama dengan orang-orang yang memperolokkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang memperolok ini, Allah cakap di dalam ayat 69 sambungan, ya, orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggungjawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Orang-orang siapa? Daripada orang-orang kafir, orang yang zalim tadi, yang memperolokkan itu, apa dosa mereka ni orang bertakwa tak tanggung, ya. Tetapi apa yang perlu kita buat? Tetapi wajib untuk mengingatkan mereka agar bertakwa. Jadi ideanya ialah bila ada orang memperolok ataupun menyebabkan kita jadi marah Ustaz, ya, kita kena fa'arid, kita kena jauhkan daripada mereka, ya. Itu yang dinyatakan semalam, fa'arid anhum. Dan adakah kita fa'arid itu kita memang jauhkan terus selama-lamanya? Bukan, ya. Maksudnya di sini ialah kata Allah, orang-orang bertakwa tidak ada tanggungjawab pada mereka. Jangan terlampau sedih sangat ataupun kita rasa terkesan sangat sampai kita nak balas dengan cara yang tidak bijak. Tetapi dalam masa yang sama, wajib untuk mengingatkan mereka agar bertakwa, ya. Poin ni apa? Kadang-kadang mungkin di tempat makan contohnya, ya, ataupun dekat social media, orang kutuk sesuatu perkara tentang Islam, ataupun kita nak buat baik pun orang Islam lain pula dia kecam, kan. Okey, kaedahnya macam mana? Biarkan, tinggalkan, ya. Dan kalau ada peluang kita bercakap balik dengan orang tersebut, personal. Personal. Pasal apa, kan? Pasal kalau kita cakap dekat social media, dekat Facebook contohnya, kan, dia pun akan bawa dia punya pengikut dia. Dia bawa follower dia, bersedialah. Kita bukan sekadar dia pun yang mengutuk tu, dia follower dia sekali kecam sampai kita terduduk. Betul, ya. Jadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di Mekah itu, orang Islam tak ramai. Jadi apakah yang perlu dibuat? Allah nyatakan tadi pada ayat semalam 68, fa'arid, berpaling ataupun tinggalkan. Tetapi kalau ada peluang bercakap seorang-seorang, ya, seorang-seorang dengan mana-mana individu, teruskan zikra la'allahum yattaqun. Kena buat peringatan tersebut, ya. Cari masa sesuai, ya. Dan kalau kita nak nasihat orang pada agama pun, ini terutama isu agama Ustaz, ya. Kita tak payahlah nak gunakan public space terlampau sangat, kecuali dengan izin lah. Nah, orang jemput ceramah okey. Tapi kalau kita kan tiba-tiba je tengah kenduri kendara ke, ambil mic, kan, kita baca Al-Quran dan saya tadabbur. Contohnya, kan. Kalau tuan-tuan jemput, izinkan. Okey, tak ada masalah, kan. Tapi jangan pula tuan-tuan sekalian, ya, ingatlah bahawa perkahwinan ini, kan, orang lain yang tengah makan tersedak pada waktu itu, dan tuan rumah tak semena-mena akan panggil polis pula selepas itu, ya. Walaupun kita bercakap perkara yang zikra, ya. Jadi zikra itu perlu mengambil konteks sesuai dari segi masa, dari segi tempatnya. Ini yang kita belajar daripada ayat 68 dan hari ini sambung pada ayat 69. Dan sambungan lagi pada ayat yang ke-70, panjang itu Ustaz, ya.
Wadharil ladzi, ya, wadharil ladzina ittakhadhu, ya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai la'iban walahwan, ya, minggu lepas kita ada baca. Betul, ya, la'ibun walahun. Jadi sekali lagi, apakah maksud orang yang mengambil dinahum la'iban walahwa? Ya, satu sudah tentunya orang-orang yang bukan beriman. Tetapi orang Islam pun kadang-kadang dia ada yang jenis dia tak kisah pasal agama. Solat tak kisah, ya, Quran tak kisah, kemudian apa lagi, nak buat baik, ya, nak mengelakkan daripada riba, dia tak kisah. Pasal hidupnya ialah dengan pangkat, betul, dengan harta, dengan populariti, rasa dia dah cukup hidup, ya, tapi register nama Islam, ya. Maka apakah perkara yang berlaku pada orang-orang begini yang kita harap kita jauh, tuan-tuan, ya? Kerana wagharatuhumul hayatud dunya, mereka telah ditipu, ya, yang telah menipu mereka siapa? Kehidupan di dunia. Jadi ayatnya lebih kurang saja pada minggu lepas kita belajar perkara ini. Maka peranan kita, nah ini yang penting kita faham. Peranan kita bila kita dah tinggalkan mereka, tapi kita dianjurkan untuk membawakan zikra. Apakah zikra tersebut? Ayat 69 ataupun 70 ini, wadzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Iaitu kita kena ingatkan mereka bihi. Apa maksud bihi? Dengannya. Ya. Apakahnya tersebut? Al-Quran. Maksudnya pasal kalau kita ingatkan dengan perkataan kita saja, kadang-kadang orang menyampah. Betul. Ada masa suka, ada masa menyampah. Tetapi kalau kita dengarkan Al-Quran, itu sebabnya Quran Time kita ada Quran ini. Dia Quran ini kalau dia kena pada orangnya, orang yang merendah diri, walaupun bukan Islam, walaupun dia ni bukan practicing Muslim contohnya, dia akan terkesan. Yeah. Ya, pasal Quran ini adalah mukjizat yang Allah kata wadzakir bihi. Kena ingatkan dengan Al-Quran. Jadi kalau dulu saya berceramah, biasanya kalau saya berceramah training ke, saya tak ada merujuk pada Al-Quran. Ya, lepas tu bila dah ada Quran sikit-sikit pun, kadang-kadang kita ceramah, perkataan kita lagi banyak. Yang ayat Al-Qurannya tidak dibaca bersungguh-sungguh, ataupun kadang-kadang dibaca sambil begitu je. Ya, ataupun kita cakap dalam Quran ada, kan. Tetapi bila Allah menyatakan di sini wadzakir bihi, ini kaedah. Ini kaedah sehingga kan Abu Jahal, ya, kemudian ada beberapa orang, salah satunya Akhnas, ya, bin Syuraik, dan juga Abu Sufyan. Tiga orang ini pernah sampai satu masa tu, dia siang dia bermusuh dengan Nabi, malam dia kan nak dengar kepada ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Kemudian bila mereka seorang daripada sini, seorang daripada sini, sekali pum terjumpa kat tengah jalan. Pasal apa? Pasal mereka ni malu untuk menyatakan bahawa mereka sedang mendengar Al-Quran. Jadi Al-Quran ni powerful. Yang tuan-tuan, ibu-ibu kena pastikan perkara ini diambil perhatian. Walaupun mungkinlah awalnya anak dengan suka bermain, suka berhibur, ya, tertipu dengan dunia ini, tapi kita kena cari jalan. Cari jalan antubsala, ya, untuk mengelakkan agar tidak dibinasakan diri mereka, setiap jiwa, ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri, ya. Ini yang Allah nyatakan pada ayat 70. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Allah menyatakan apakah balasan kepada mereka yang dibinasakan bila tidak ambil pelajaran daripada Quran. Iaitu yang pertama syarabun min hamimin, iaitu minuman yang amat mendidih, Ustaz, ya. Dia kalau air macam ni, sedap, Ustaz, ya. Ya, Ustaz. Ya, saya cuba. Hari tu Ustaz cuba kan? Saya bismillah, ya. Alhamdulillah. Kan? Ini air yang sedap. Tetapi cuba bayangkan kalau air yang diberikan oleh di sini menggelegak, kan? Dah tak mampu dah, kan? Nak pegang tak boleh, tak? Nak pegang pun tak boleh. Dan di sana nanti syarabun min hamim ini sebenarnya minuman itu dijelaskan dalam surah Waqiah, dalam surah lain, bukan sekadar air kosong. Ya. Air yang menggelegak dengan nanahnya, ya, amat mengerikan. Bagi setengah orang kata alah itu dekat akhirat, ya. Tapi sekarang ini siapa yang bijak adalah orang yang beriman pada hari akhirat. Betul. Kan? Pasal apa? Contohlah, kalau kita tak kata pada hari akhirat pun, orang yang bijak percaya tahun depan insya-Allah dimudahkan oleh Allah pun, dia akan buat persediaan. Ya. Yang kita bincang minggu lepas, saya simpan duitnya, simpan apa sebagainya pasal nak pergi bercuti dekat mana, Ustaz? Nak pergi nanti? Ada Langkawi, ya? Luar negara. Oh, luar negara. Perth. Contohnya, kan. Ini bagi orang yang bijak, ya, pasal kalau katakan bulan 12 tak boleh berjalan tahun depan bukan tahun ni. Tahun depan tak boleh jalan pun dia ada duit. Betul. Kan? At least paling kurang dia dah kontak, dah ada apa sebagainya. Tapi kalau orang yang
tak buat persediaan, bila kata okey dah boleh keluar negara, tengok kapal terbang duit tak cukup, lupakan harapan. Ya, jadi itu sebabnya mengapa kalau kita dah dah bersedia untuk hari akhirat, katakanlah ada orang kata tak adalah hari akhirat, kita sebenarnya sudah susun hidup kita dunia dengan cara yang terbaik macam tuan-tuan, ada baca Quran, tenang orangnya, ya, berbanding dengan kalau katakan akhirat memang wujud dan orang tidak membuat persediaan. Inilah yang menyebabkan syarabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun, azab yang amat sengsara kerana kekufuran kepada apa yang Allah beritahu. Jadi ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari kita tengok sama-sama. Zakara 292 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini membawa maksud mengambil peringatan ataupun beringat. Inilah yang Allah nyatakan pada ayat 69 dan ayat 70 bahawa kita tinggalkan mereka kalau di khalayak ramai, tapi kita kena cari ruang juga untuk zikra, mengingatkan kepada rakan-rakan kita yang mungkin mempermain-mainkan ni, kena cari juga kerana mereka ini kadang-kadang mungkin di khalayak dia cuba nak ikut-ikut orang, tapi rupa-rupanya dia dalam jiwa dia inginkan kepada peringatan, zikir kepada Allah. Moga-moga kembali bertakwa sebagaimana seruan Allah dalam ayat 69 dan 70. Jadi kita berehat sebentar. Kita jelas sudah bahawa sebenarnya kalau kita bertakwa, kita akan mengingati kepada Allah dan ingat ke orang lain. Dan kalau kita tidak bertakwa, kesannya ialah kita sentiasa buat apa yang menyebabkan tidak dapat pertolongan, dapat syafaat dan tidak mendapat tidak boleh tebus azab yang Allah berikan kerana kufur itu. Nauzubillah min dzalik. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam halaman 136 hari ini dalam My Quran Time. Dan Ustaz pun telah kongsi banyak tadi Ustaz Ya. Kena fa'arid kena jauhkan diri ataupun jauhkan. Tapi bukan selama-lamanya. Maksudnya masih juga kita berusaha untuk mengajak kembali mereka, tapi kena caranya lah. Jangan dari khalayak ramai. Betul. Kalau khalayak ramai ni nanti Allah, dia rasa bahawa betul, follower saya dah cakap Allah serang, habis ya, kita tinggal seorang. Betul ya? Betul sah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, pada sesi sebelum ini kita telah berkongsi antaranya tentang sifat tafashi dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak melihat sedikit tentang kesamaran-kesamaran ataupun kalimah-kalimah yang dekat-dekat ni huruf dia. Mari kita tengok slide kita insya-Allah tentang kalimah-kalimah ataupun maklumat tambahan, iaitu beberapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika kita tidak jelaskan, ia akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Kalau kita lihat contoh huruf-hurufnya ataupun kalimahnya, iaitu mastura, dan juga mastura. Maknanya huruf ta dan juga huruf ta, mastura kan satu. Ataupun pada kalimah khaliqun ataupun ghalibun, ghalibun. Jadi kalau kita tertukar ataupun kita tersilap, bahayalah makhraj huruf, sifat dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati dalam bacaan-bacaan kita, perlu perhatian, terutamanya huruf-huruf yang dekat-dekat macam tu. Ha dengan ha contohnya, sin dengan fa dengan shin, contoh huruf-huruf yang perlu diberi perhatian. Jadi selamat mencuba dan juga selamat praktik ataupun latihan, buat latihan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tajwid sebentar tadi Ustaz, ya, untuk kita bersemangat bersama Al-Quran. Kita lancar, bila kita lancar ini kita akan mudah untuk mengingatkan sesama kita, ya, peringatan daripada Al-Quran. Sebagaimana kita belajar tadi ayat 69 walakin zikra, dan kemudian pada ayat yang ke-70 itu pun Allah menyatakan
wadzakir bihi, ya, hendaklah memperingatkan dengan al-Quran. Jangan menggunakan hanya perkataan kita semata-mata. Dan mungkin sebelum ini ustaz ya, saya sendiri pun sebenarnya bila baca Quran ni kadang-kadang rasa macam tak, apa istilahnya, tak jejak kan, dia tak berkait dengan hidup sekarang kan. Rupa-rupanya ada tekniknya, ya. Itu yang kita dalam My Quran Time ini tuan-tuan, harapnya tuan-tuan dapat manfaat dan tahu kaitan dengan hidup kita sekarang. Ya. Pasal apa? Pasal inilah cara jalan paling selamat. Betul, kan, iaitu berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tidak beri perhatian perkara ini, kita akan ada masalah lah. Betul, kan. Kita akan ada masalah ketika kita berhujah pun. Hujah kita itu satu. Ada orang yang kata Quran ni tak berkait langsung. Ada orang dia mengaitkan Quran dengan benda yang tak patut kait. Masya-Allah. Dia melebih-lebih pula. Allah. Kan, dia kata bahawa sikit-sikitnya orang macam keldai. Kan. Dia mudah untuk menghukum. Itu satu lagi masalah. Betul, salah satu. Ya, dan kita harap tuan-tuan yang ikut My Quran Time ini beritahu pada kawan-kawan, kita ambil Quran ini, peringatannya adalah untuk diri kita. Kalau nak ingatkan orang lain pun, kita tengok pada sunnah Nabi, Nabi tak pernahlah panggil orang keldai. Betul, kan. Allah. Kesian kan. Saya tengok ada ustaz, orang-orang yang bila dia bersemangat sangat dengan Al-Quran tu, dia tengok Allah kata keldai, dia pun nak panggil orang keldai. Allah. Sebenarnya ini adalah zikra, peringatan untuk diri dulu. Betul, sah. Kan? Dan kemudian bila tengok pada orang lain, Nabi mengambil peringatan itu sampaikan dalam bahasa yang sesuai. Betul, ya, sebagai tadabbur daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau tengok ayat pun ada ayat dalam surah disebutkan inna ankarul aswati la sautul hamir kan. Seburuk-buruk suara takkanlah kita baca Quran. Betul. Sebab jadi kena hati-hatilah. Kena hati-hati ya. Jadi itu panduan untuk tuan-tuan, makin kita bersama dengan Allah. Quran. Betul, dalam My Quran Time ini kita harapkan terbina jiwa masyarakat ya tuan-tuan sekalian, makin rahmah. Betul, Ustaz. Makin rahmah. Pasal Nabi itu Raufur Rahim ya. Jadi ini yang kita lihat pada ayat 70 dan pada ayat 71. 71 apakah yang kita dah baca tadi sebelum kita sambung lagi. Katakanlah Muhammad, adakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan adakah kita akan dikembalikan ke belakang fi aqabina ya ala aqabina ba'da id hadanallahu kalladhi stahwathu syayatin ya, seperti apa? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi, hairan, dengan kebingungan. Apa ceritanya ni? Dia kalau di tanah Arab itu Ustaz ni, di kawasan padang pasir itu tuan-tuan sekalian, kalau seseorang itu dah pergi padang pasir ya, di tengah-tengah padang pasir, kalau Ustaz pernah pergi umrah Ustaz ya, kalau padang pasir kita jaranglah pergi ke kawasan tu kan, kecuali kalau siapa yang naik apa yang kereta besar tu di tengah-tengah tu. Jadi bila berada di tengah-tengah itu, di waktu malam, ini bukan ada naik kereta ni. Kalau kita seorang-seorang, kita akan bingung nak pergi kiri kanan itu namanya hairan. Hairan. Jadi Nabi cakap kat sini, adakah kita ini nak menyembah selain daripada Allah yang tak memberi manfaat, tidak boleh memudaratkan, dan kita nak kembali balik seperti seseorang yang telah dirasuk syaitan di bumi dalam kebingungan. Pasal orang Arab kalau dia cakap orang yang berada dekat tengah-tengah padang pasir itu, dia digelar sebagai orang tu dirasuk syaitan kebingungan. Jadi poinnya apa? Poinnya ialah bila kita dah belajar tadi bahawa Quran akan memberikan kita hala tuju hidayah. Tuan-tuan baca ini pada zaman Nabi, Nabi ada Quran, Nabi ingatkan, itu adalah hidayah. Hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah ada Quran, jangan pula kita kata tak naklah Quran. Ya, pada adik-adik yang mungkin terlibat dengan hafaz Quran, mungkinlah mak kata sila hafaz ke, ayah kata suruh pergi kelas tahfiz ke ataupun baca Quran, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, pasal apa? Pasal bila kita tinggalkan Quran, kita sebenarnya minta untuk jadi bingung. Betul. Ataupun macam kita lah kalau kat Malaysia ni macam masuk hutan. Betul. Tanpa GPS, tanpa pakai telefon, kita biar dekat tengah-tengah itu, kita akan berada dalam keadaan hairan. Hairan ni bukan maksud hairan macam kita biasa. Hairan bukan gitu. Hairan dalam bahasa Arab ini adalah bingung. Allah. Kita tak boleh berfikir. Pasal apa? Pasal nak buat apa? Kan? Jadi ini yang berlaku, lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina ya, iaitu sahabat-sahabatnya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan ikutlah kami. Ya, iktina. Qul, katakanlah inna hudallahi huwal huda, hidayah yang sebenar-benarnya adalah hidayah daripada Allah, wa umirna linuslima lirabbil alamin, iaitu kami ini diperintahkan untuk menyerah diri kepada
Allah Tuhan sekalian alam. Apa cerita tentang ayat 71 ini? Ini adalah bagaimana kita membina jati diri kita. Jati diri tauhid, iaitu jangan ada orang kata dah lama sangat baca Quran lah, jomlah sekali pergi pub. Contohnya kan, ada orang bermain dengan kaedah begitu. Jadi kalau kita dah ada perkara kebaikan, jangan kita nak patah balik. Itu poin yang boleh kita belajar daripada sini. Kerana apa? Kerana bila kita kuatkan dalam diri, inna hudallahi huwal huda, hidayah Allah lah hadiah paling berharga. Kesannya kita akan kuat identiti, dan bagi adik-adik yang di sekolah, ya, bagi tuan-tuan yang berada di pejabat, kita akan rasa walaupun orang cabar kita, orang kata ini nak jadi tok lebay ke apa ke, kita kata tak apalah jadi tok lebay daripada jadi tok yang merosakkan orang. Kan. Jadi itu perkara yang menyebabkan kita terus don't give up, teruskan keep it up. Dan kita nak sambung lagi macam mana nak maintain perkara ini, ayat 72 dan 73. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada 2 ayat lagi berbaki dalam muka surat 136 ni. Ada ayat yang ke-72, inilah kekuatan dalam kehidupan kita, tiang ataupun tonggak. Mari kita baca, nanti Ustaz Fazrul akan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan 2 ayat 72 dan 73. Allah membekalkan kepada kita Ustaz, ya. Tadi kita nak cakap bahawa inna hudallahi huwal huda. Pada ayat 71, hidayah yang paling betul ialah hidayah daripada Allah. Ya, hidayah daripada manusia ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Wattaqu ataupun wa umirna, kami diperintahkan linuslima lirabbil alamin, untuk menyerah diri menjadi Islam kepada Rabbul Alamin. Jadi apakah tanda seseorang itu memang serius nak dapat hidayah, tak nak jadi orang yang pening. Kan. Orang pening ni dia kalau waktu kerja tu Ustaz, ya, dia mungkin 2-3 tahun dia bersemangat, kemudian lepas tu dia pening kepala. Ya, jadi dekat tempat kerja datang pun macam zombie datang kan, tak tahu buat kerja apa kan, ataupun dia dulu dia minta kerja, bila dah dapat kerja, banyak kerja, dia kata banyak sangat kerja lah bos. Itu pun orang yang rule juga, ataupun orang yang berada dalam keadaan hairan tadi tu. Hairan saya mengapa kerja bertambah kan, padahal itu adalah apa yang dia minta. Jadi dalam hidup ini kita tidak mahu bingung, dan bingung ini dia boleh berlaku pada bila-bila masa Ustaz. Sebuah rumah tangga dia boleh lepas 5 tahun 10 tahun bingung kan, apa yang saya nak tuju sebenarnya, pasal apa, mungkin kerana banyak cabaran yang melanda, dia rasa macam saya rasa saya nak give up. Ya, give up ini balasa ini daripada perkataan iblis yang menjadi sifat iblis itu sendiri, ya, putus asa daripada rahmat Allah SWT. Jadi bagaimana nak kuatkan keislaman kita, hidayah kita, wa an aqimus salah, ya, dirikan solat. Dan di sini sebenarnya dirikan solat ini satu, dan yang keduanya solat itu harapnya wattaqu, dan bertakwa. Saya nak cerita ni Ustaz ni, dulu waktu saya belajar sebelum ke luar negara, saya belajar dengan seorang kawan, kita sembahyang subuh, sembahyang tahajud sama. Tetapi apa yang berlaku bila sampai ke luar negara, saya dapat berita setahun 2 tahun lepas tu, yang kawan saya ni sekarang dah jadi atheist. Dan sekarang sampai sekarang lah dia masih lagi berada dekat luar negara. Dia tak nak balik Malaysia, dia jadi atheist. Jadi solat ini penting, tapi solat itu perlu membawa kepada takwa.
Ya, maksud apa takwa? Maksudnya kita makin rasa diri kita hamba, makin lagi kita perlukan pertolongan daripada Allah untuk selesaikan masalah, ya. Pasal bila sampai luar negara, sampai ke US Ustaz, wah, the world kan, dunia ini terbuka luas, syurga dunia kan. Sama ada nak pilih syurga dunia yang sampai ke syurga akhirat ataupun nak pergi ke satu lagi tempat. Kan. Jadi wa huwallazi ilaihi tusyarun. Ini Allah ingatkan. Allah. Kalau seseorang itu sedar dialah yang akan dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan, itulah kesan solat yang sebenarnya. Dia rasa makin lagi dia nak buat persediaan, nak pergi bercuti sepanjang masa sampai ke syurga. Tapi kalau solat tidak dikaitkan dengan takwa, kesannya ialah dia nak hanya berjumpa dengan Allah hanya pada waktu solat saja. Bukannya nak berjumpa Allah sampai ke akhirat. Dia tak rasa bahawa apa yang dia buat itu akan ditanyakan, ya, apatah lagi bila dah sampai ke luar negara ni Ustaz, ya. Dah dapat kerja, dah berjaya apa sebagainya, ramai orang yang hilang pedoman. Jadi bingung, istilahnya hairan yang dibawakan oleh syaitan tadi, ya. Dan pada ayat 73 Allah menekankan kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita melihat ada istilah al-haq yang perlu kita beri perhatian sebenarnya. Apa maksud al-haq? Kita baca dahulu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sahabat kita ada satu pantun Ustaz. Mungkin saya minta izin saya. Dah lama tak dengar pantun Ustaz. Saya tak sempat nak buat. Allah. Ni pun ada kawan kita share, sahabat kita, tebang pinang dibuat titi. Pinang tumbuh di kebun Pak Pian. Rugi hidup di sana nanti. Bertemu Allah tanpa persediaan. Oh, subhanallah. Betul. Memang kena buat persediaan. Baik Ustaz. Dan salah satunya inilah kita baca Quran ni, betul, kita nak faham, kita nak amalkan persediaan. Allahu akbar. Jadi sahabat-sahabat, mari kita baca ayat yang ke-73. Kalau saya perhatikan Ustaz, ada dua kalimah al-haq tu Ustaz. Ya. Ada tiga. Tiga kan? 1 2 3. Baik, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 73 ini Allah mengulang dua ketiga dua ya. Al-haq itu wa huwallazi khalaqas samawati wal ard bil haq, dengan kebenaran, dan lawan kepada al-haq ini adalah al-batil. Ya. Maksudnya hak kebenaran, batil itu kebatilan, benda yang tak betul. Dan hak ini maksudnya haqiqah itu, kebenaran itu adalah tujuan. Ya, tujuan dalam kehidupan kita, lawannya batil tidak ada tujuan. Jadi itu sebabnya bila kita cakap dalam surah Ali Imran, bila kita lihat langit dan bumi, kita berzikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan maksudnya Allah jadikan itu tipu, tapi Allah, Rabbana, tidak engkau jadikan ini sia-sia tanpa tujuan. Ya, jadi bila tuan-tuan belajar al-Quran ini, kita belajar al-haq. Kesannya ialah kita akan jelas tujuan kehidupan kita, tujuan kita bercakap apa, tujuan kita makan apa, semua perkara kita jelas. Tujuan kerana kita mengetahui al-haq. Jadi yang pertama, Allah kata Allah jadikan langit bumi ini ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya apa? Mari kita tengok dulu, kita baca dulu. Wa yauma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq. Iaitu yang keduanya, maka jadilah, ataupun ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu, perkataan Allah itu adalah al-haq. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, dan juga firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia punya trompet pada waktu akhirat itu juga adalah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mengetahui perkara yang ghaib dan juga yang nampak. Okey, kita bincang dahulu. Langit dan bumi ini kita nampak Ustaz. Ya, tetapi yang tiupan sangkakala itu kita tak nampak.
Tapi cakap tentang langit dan bumi pun bukan nampak semua pun. Pasal saya pun tak nampak apa yang kat bawah. Betul. Kan? Yang nampak siapa? Yang nampak perkara jelas dengan yang ghaib hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok langit, 7 petala langit pun yang kita nampak matahari itu baru petala yang pertama. Kan? Bintang-bintang yang banyak-banyak tu pertama. Yang kedua, ketiga tak nampak juga. Jadi nak ceritanya ialah ilmu Allah ini amat luas, ada yang kita nampak, ada yang kita tidak nampak. Maksudnya kalau ada orang kata betul ke ada trompet sangkakala, kalau yang 7 petala langit pun tak nampak, jangan ceritalah nak cakap pasal trompet ke apa sebagainya. Bila Allah dah beritahu dengan kebenaran, Allah buat ini semua ada tujuan. Kalau ada benda dekat dunia ini pun kamu tak nampak, matahari kita bukan nampak apa ada dalamnya Ustaz kan, kecuali kena pakai alat-alat tertentu. Kalau itu pun kita dah kata saya tak tahu semua, baik kita bergantung pada ilmu yang Allah letakkan di dalam Al-Quran ini, yang Allah yang sama memiliki yauma yunfakhu fis-sur, hari ditiupkan trompet, alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Yang bijaksananya Allah, yang mengetahui segala-galanya ke depan ke belakang adalah Allah. Yang tak tahu lepas ni saya nak buat apa ialah saya. Ustaz ya. Yang tak tahu besok Ustaz tahu besok Ustaz nak buat apa Ustaz? Tak tahu. Jadi Al-Khabir sebenarnya adalah Allah. Bila Allah bawakan ini untuk kita fikir balik, bila Nabi bercakap kepada orang-orang musyrik berfikir balik, yang dekat dunia ini pun banyak benda saya tak tahu, baiklah saya ikut kepada Allah yang Maha tahu. Membawa kita kepada situasi kita ataupun apakah gambaran keseluruhan halaman 136, sama-sama kita saksikan. Yang itu sebelah kiri atas itu kita bercakap tentang ada orang yang mengingatkan orang yang degil kepada ketakwaan. Yang sebelah kiri atas itu. Dan sebelah kanan itu ada yang terus ingin membuatkan la'iban walahwan, iaitu bermain-main, bergurau dalam hal agama. Maka kesannya ialah minum air. Air itu dia minum air mendidih kat dunia pun tak tahan. Apatah lagi kalau kita bercakap di akhirat nanti, minum nanah, minum darah yang menanah maksudnya. Di bawah kiri itu bercerita tentang kita mengajak kepada hidayah. Kita tidak mahu orang bingung dalam hidup kita. Caranya ialah kita mengajak kepada Quran, dan cara kita nak kuat hidayah kita, menyerah diri kepada Allah, satu perkara yang Allah bekalkan iaitu solat. Solat yang bertakwa akan memastikan kita bersedia bertemu dengan Allah, dan Allah adalah yang Maha Perkasa yang menciptakan segala-galanya. Kalau ada yang persoalkan wujud ke hari akhirat, kita boleh lihat daripada ayat 73 sebentar tadi. Inilah resolusi ataupun situasi yang membawa kita kepada resolusi apa yang boleh kita buat selepas ini. Mari kita saksikan. Yang pertama, terus memberi peringatan kepada kawan dan ahli keluarga dengan Al-Quran. Elakkan bersama orang yang menjadikan agama sebagai permainan ataupun senda gurau. Ayat yang ke-70 kita belajar. Dan pada ayat 71, hanya mohon daripada Allah, jangan tertipu dengan bisikan syaitan, kerana syaitan akan menyebabkan kita bingung dan stres dalam hidup kita. Kita berdoa bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, lindungilah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang kadang-kadang mempermain-mainkan agama-Mu ya Allah. Sama ada secara kami sedar maupun secara kami tidak sedar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami daripada dikelilingi oleh musuh-musuh agama-Mu ya Allah. Lindungi kami daripada dikelilingi orang-orang yang melalaikan kami ya Allah. Akan tetapi jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mampu memberikan kepada orang-orang di sekeliling kami sedikit rasa untuk
tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kita kurniaan besar untuk kita terus menyebarkan Quran, dan inilah yang kita lihat dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bersama ya untuk menyebarkan Quran. Kita perlu mengingatkan masyarakat dengan Quran itu saja untuk mengelakkan masyarakat bingung dan terus tak pasti bagaimana menyelesaikan cabaran dalam kehidupan. Itulah yang kita belajar pada hari ini. Kita bertemu lagi pada episod ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan tidak bingung tetapi terus istiqamah bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.